Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Rabu. Malaysia akan mengetengahkan minat Australia untuk memperkukuh hubungan akrab dengan ASEAN menerusi sidang kemuncak khas ASEAN Australia hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebagai tanda keseriusan keakraban itu, Australia telah umumkan dana $2 bilion untuk melabur dan bekerjasama dalam pelbagai bidang di ASEAN. Isu-isu masih berlegar di sekitar pertamanya minat Australia untuk lebih akrab dengan ASEAN dan meneruskan bidang kerjasama, dan untuk menunjukkan seriusnya mereka itu diumumkan dana $2 bilion Australian dollar. Tajuknya masih terikat kepada kerjasama ASEAN Australia. Isu pelaburan, isu kerjasama dalam melihat isu-isu dalaman, soal digital, soal transisi tenaga, soal kemungkinan ASEAN Grid. Itu tentu isu-isu yang harus kita bicarakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama wartawan Malaysia di Melbourne, Australia. Perdana Menteri terus memaklumkan intipati kenyataan beliau nanti akan turut menyentuh penghargaan terhadap sokongan Australia dan New Zealand berhubung konflik di Palestin. Ia termasuk usaha untuk menghentikan serangan dan menyuarakan hasrat untuk menghulurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sidang kemuncak selama 3 hari itu berlangsung di Pusat Convention dan Pameran Melbourne MCEC. Ia juga menandakan ulang tahun ke-50 hubungan dialog Australia dengan ASEAN. Sementara itu, Australia bersetuju meneruskan pelaburan ke Malaysia sebanyak $24.5 bilion. Hasrat itu dinyatakan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan lebih 20 syarikat Australia. Jumlah pelaburan itu cukup membanggakan sekaligus menunjukkan keyakinan Australia terhadap dasar kerajaan ketika ini. Syarikat-syarikat yang telah mengenal pasti minat untuk melabur, termasuk secara yang agak besar, ya, Air Trunk itu $11 bilion. Next DC $3 bilion. Dan yang lain yang menemui saya dan telah menyatakan minat mereka dalam secara khusus adalah Fortescue dalam renewable energy, Lynas walaupun sudah ada tetapi telah memutuskan untuk menambah pelaburan $1 bilion. Macquarie Group bidang kewangan, Next DC Data Center, Arnott's Group teknologi makanan, dan Air Trunk seperti yang saya sebut tadi dengan jumlah pelaburan yang agak terbesar $11 bilion. Dalam pada itu, Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah menerima sambutan rasmi menandakan bermulanya sidang kemuncak khas ASEAN Australia di Melbourne. Beliau dan isteri terlibat dalam acara bergambar bersama pemimpin ASEAN yang lain. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kemudiannya menyampaikan ucapan sebagai tanda selamat datang dan pembukaan rasmi acara berkenaan. Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan dalam sidang kemuncak tersebut hari ini, mewakili delegasi Malaysia. Wakil Pemain Industri Jerman merupakan negara luar pertama dijemput untuk menganggotai Majlis Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional TVET negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerjasama tersebut akan memantapkan lagi industri TVET negara dengan perkongsian kemahiran. Maka ketika di Berlin, saya telah menjemput daripada Dewan Perniagaan Jerman di Malaysia untuk menghantar wakil di dalam Majlis TVET negara. Dan duta Germany akan berbincang dengan mereka, dan salah seorang CEO daripada syarikat Jerman itu akan dinamakan untuk duduk di dalam Majlis TVET negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga akan mengundang pemain industri daripada negara lain yang mempunyai institusi TVET di negara ini untuk bersama dalam Majlis TVET Malaysia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri persidangan Majlis Penasihat Industri di Bangi.
Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid terus memaklumkan status permohonan bagi perjawatan tetap anggota Angkatan Pertahanan Awam APM akan diumumkan dalam masa terdekat. Beliau dan juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara NADMA telah mengemukakan permohonan berkenaan secara rasmi kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Saya telah diminta untuk meminta agar perjawatan tetap diwujudkan di APM ini. Saya telah mengemukakan permohonan itu secara resmi kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Dan kita ketahui bahawa keputusannya sangat-sangat positif dan insya-Allah dalam waktu terdekat ada pengumumannya. Beliau berucap pada Majlis Pelancaran Bulan Pertahanan Awam sempena sambutan Hari Pertahanan Awam Sedunia dan Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam kali ke-72. Tambah beliau, sudah tiba masanya wira-wira tidak didendang APM dihargai pelbagai pihak, terutamanya kerajaan. APM sebelum ini meminta JPA mempertimbangkan penambahan perjawatan kontrak dan tetap bagi pegawai serta anggota di peringkat daerah dan negeri. Baik saudara, RM1 bilion nilai ekspor direkodkan bagi industri kreatif digital negara pada tahun 2022. Menteri Digital Kevin Singh Dio berkata, jumlah itu merentasi 120 pasaran dan wilayah serta berkembang pada kadar 8% setiap tahun. Jelas beliau, lebih 300 studio di negara ini terlibat dalam pembikinan animasi, permainan, filem dan pelbagai aspek teknologi kreatif. Selain 20 studio baru dibuka setiap tahun dengan lebih 180 harta intelek IP asal Malaysia. Sejumlah 200 IP juga akan digunakan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, bawah rangka tindakan My Digital dan rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 yang mencatat kadar pertumbuhan ekspor 8% dari 2021 hingga 2025. Beliau berucap pada sambutan Hari Industri Kreatif Digital di Ibu Negara. Perkhidmatan media sosial Facebook dan Instagram dilapor tergendala. Ia tidak boleh diakses penggunaannya di seluruh dunia malam tadi. Menurut laporan media tempatan berkaitan teknologi Amans.my, masalah teknikal berkenaan melibatkan sejumlah besar pengguna seluruh dunia. Justru ramai yang menggunakan laman sosial alternatif seperti X. Malah penyedia perkhidmatan internet Unify dalam hantaran di X terus memaklumkan masalah tersebut. Subjek keusahawanan perlu dipertimbangkan untuk dijadikan subjek wajib di sekolah menengah. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan, ia bagi memupuk minat pelajar selain menjadikan mereka lebih mahir dalam perniagaan. Sederhana dan kecil. Beliau yang juga ahli Jawatankuasa KEB 2024 berkata, menerusi langkah itu, pelajar dapat menguasai bidang tersebut termasuk konsep 5P, iaitu produk, harga, tempat, promosi dan pelanggan. Pengurusan pengeluaran, pengurusan perakaunan, pengurusan sumber manusia, itu baru pengurusan. Jadi subjeknya begitu banyak ya. Tajuk-tajuknya begitu banyak. Dia perlu subjek yang khusus diajar tiap-tiap minggu selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, barulah dia lekat dalam minda pelajar. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Ratifas di TV1. Baik saudara, berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.